Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Tuan-tuan, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Harin Rizal Rukman dan kita masih nak berbicara lagi tentang Ramadan dalam kesempatan kita ini. Ialah sekarang ni kita dah betul-betul hujung daripada bulan Ramadan. Banyak orang kadang-kadang dia rasa dia terlambat. Sebenarnya tidak ada istilah terlambat dalam kehidupan kita seorang Muslim. Tak ada. Yang terlambat ialah apabila saat kita betul-betul sedang menghadap kematian. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat hamba selama mana belum sampai di tenggorokan. Makna dah nak sampai mati dah. Kalau masa itu masih lagi belum nak berubah, belum nak buat kebaikan, ketika itu barulah Allah tutup ruang untuk dia. Tapi kalau sekarang masih lagi ada peluang. Sebab itu macam kita lah. Kita sekarang ni Masjid Batu Rahman Alam Sari Kajang ni sedang buat kutipan ataupun mengumpulkan dana-dana untuk nak membina masjid. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam dah terlambat lah. Dah terlambat pasal masjid dah nak siap. Ataupun mungkin masjid dah hampir siap sangat dah. Dia rasa baru dapat tahu maklumat. Sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Ada banyak lagi ruang-ruang kebaikan yang boleh kita usahakan. Sebab itu agama ajar kita supaya jangan pandang remeh setiap kebaikan yang kita berpeluang untuk buat. Apa saja. Kadang-kadang kita dalam hidup kita ni memang kita sampai satu tahap kita rasa macam kita ketinggalan. Ini banyak biasa orang berlaku. Kan? Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tahu lah Ustaz, saya dah waktu umur macam ni saya baru tahu. Dan kenapa? Apa masalahnya? Kalau sekarang baru tahu, Alhamdulillah. Dia yang jadi masalah, dalam kubur besok baru tahu. So, sama juga apa saja kebaikan yang kita boleh buat waktu ni, apa yang boleh kita capai. Sebab itu dalam hadis ada sebut kan, kita tak tahu rahmat Allah Ta'ala tu pada kebaikan mana, pada apa usaha yang kita buat, kita tak tahu. Begitu juga memanglah tentu kita harap orang yang beri banyak, menyumbang banyak, tentulah dia dapat lebih banyak manfaat atau fadilatnya di sisi Allah Ta'ala. Tetapi sebagai motivasi untuk kita yang mungkin tak mampu nak menyumbang macam orang lain, ini sebagai contohlah tuan-tuan. Jangan kita sangka bahawa Allah hanya pandang pada yang banyak yang orang bagi, tetapi tidak pandang pada kita yang bagi sedikit. Tak. Sebab itu yang penting kita usaha cari ruang-ruang yang ada untuk kita boleh dapat manfaat. Walaupun mungkin benda tu sedikit menurut pandangan kita atau lagi pada pandangan manusia. Sebab itulah ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Zalzalah kan. Ini selalu kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surahul Azim. Allah tengok walaupun sebesar zarah. Zarah ni macam mana? Makna kecil sungguh. Tetapi yang penting perbuatan yang kita buat tadi benar-benar kita mengharapkan rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Jadi sebab itulah tidak ada isu soal terlambat, tak ada isu soal kita ketinggalan, tak ada isu soal kita sedikit yang kita boleh beri, banyak orang lain bagi. Tuan-tuan ingat tak ada kisah suatu hari kan, orang kampung di Madinah ni diluas kan, yang Masjid Nabawi tu kita panggil sebagai Madinah Central. Jadi orang datang pada ujung kampung Madinah, jauh lah, datang kepada Nabi SAW, mengadu, ya Rasulullah, kami ni orang miskin, orang kaya semayang, kami semayang, orang kaya puasa, kami pun puasa, tapi bila sampai masa untuk memberi sedekah, kami orang miskin, apalah kami boleh bagi, ya Rasul. Tengok, mungkin mereka ni dalam konteksnya tak sama apa yang mereka ada, tapi dia cuba cari apa ruang yang membolehkan, kata orang Melayu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebab itu diminta dengan Nabi SAW, apa yang kami boleh buat Rasulullah? Maka Nabi SAW beritahu, baik, kau berzikir. Seronok orang miskin. Kan, balik berzikir, wirid. Lah, rupanya masa zaman tu dia lain pula. Masing-masing berlumba-lumba nak buat kebaikan. Jadi bila orang kaya dengar begitu, orang kaya pun buat juga. Jadi akhirnya orang miskin pun mengadu lagi, Rasulullah, orang kaya dah buat juga. Maka
Yang ini kata Nabi SAW, nasiblah bahagian masing-masing. So tak apa, yang penting bagaimana kita nak mencari peluang walaupun sedikit yang mampu untuk kita buat. Bahagian kebaikan kita ni tak sama. Saya ambil contohlah, ya. Saya mungkin ada peluang untuk bercakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar. Tapi tuan-tuan mungkin tak ada peluang nak bercakap sebagaimana saya. Jadi ini mungkin ruang yang Allah tak nak bagi pada saya. Tetapi tuan-tuan ada peluang yang lain. Mungkin menyambung atau kita panggil, istilahnya kita panggil memanjangkan apa yang kita dengar. Itu juga peluang yang kita ada. Jadi sebab itu, setiap orang sebenarnya ada bahagian. Saya tertarik apa yang dicatat sebagaimana dalam Syiar A'lam Nubala, ya, diceritakan tentang seorang apa nama ni, dipanggil Abid lah, ya, Abdullah Al-Umari. Dia bagi surat pada Imam Malik rahimahullah, dan dia ulama hadis yang banyak mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, kemudian diterjemahkan sebagai panduan dalam konteks mazhab Malikiyah. Dan orang ni dibagi surat, ialah maknanya dia memberitahu kepada Imam Malik supaya tidak hanya memfokus soal mengkaji hadis, mengajarkan hadis, tetapi engkau kena mikirkan soal bagaimana engkau boleh lebih banyak beribadah sebagaimana orang lain. Tapi menarik apa disebut oleh Imam Malik rahimahullah. Kan itu kata Imam Malik, soal bahagian beribadah ini tidak sama satu orang dengan satu orang yang lain. Mungkin kau lebih banyak berwirid, mungkin kau lebih banyak solat, kau mungkin lebih banyak puasa, mungkin ada orang lebih banyak bersedekah. Jadi bahagian itu mesti kita cari. Di mana kekuatan? Saya lebih suka sebut beginilah. Di mana kekuatan kita? Mesti ada kekuatan Allah bagi. Allah Maha Adil. Don't worry. Kita mungkin tak ada kekuatan dari segi kewangan, tapi kita ada kekuatan untuk menyampaikan. Kita mungkin lebih banyak masa duduk dengan telefon kita, maka gunakan, manfaatkan ruang kekuatan yang Allah bagi pada kita untuk kita nak sampaikan kebaikan. Itu kaedahnya. Nampak tak? Sebab itu jangan pandang kecil atau jangan kita kecilkan sesuatu tindakan ataupun perbuatan ataupun pekerjaan, apatah lagi ibadah. Buat, kerana yang penting daripada ibadah itu adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. So continue. Terus bulan Ramadan, walaupun mungkin ada yang baru mula, don't worry, don't be sad. Terus continue. Yang penting selepas daripada Ramadan, semua yang kita buat ni kita nak berterusan, insya-Allah. Ingat, usahakanlah walau sedikit kebaikan yang boleh kita buat. Jangan biarkan kehidupan kita seluruhnya kosong daripada kebaikan-kebaikan. Jadi sebab itu bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengejar kebaikan yang banyak. Walaupun kecil saja kebaikan itu mungkin mengikut pandangan kita, tetapi dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting redha Allah, yang penting Allah terima setiap amalan kita, insya-Allah. Okey, saya nak sebutkan juga di kesempatan ini untuk tuan-tuan sama-sama terus dalam wakaf Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang, Selangor. Ingat sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan bina untuk di rumah di syurga besok. Rumah di syurga. Jadi bukan biasa-biasa. Ini suatu seruan yang sangat beruntungkan kita, insya-Allah. Carilah saham akhirat dengan berwakaf. Ayuh, jumpa lagi. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.